Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasallam. Okey. Kalau dasar dua hadis pun tak apa dah ni. Perbincangan kita masih lagi dalam tajuk akhir tauhid. Tak tahu berapa kali lagi kena habis. Kalau tengok ada berapa hadis lagi, dia 2-3 kali lagi. Kita bila habis ni kita boleh habis sekali dengan tu. Ya. Lepas ni kita akan masuk kitabus salah, bab sembahyang pada. Hadis 116. Haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id qala haddatsana Ismail an Ayyub an Muhammad an Ummi Athiyyah radhiyallahu anha qalat kunna la na'uddul qudrah was-sufrah ba'da az-zuhri syai'an rawahul Bukhari. Telah berbicara kepada kami oleh Qutaibah ibnu Sa'id, katanya telah berbicara kepada kami oleh Ismail daripada Ayyub daripada Muhammad daripada Ummu Athiyyah radhiyallahu anhu, katanya kami tidak menganggap apa-apa terhadap darah yang berwarna merah kehitaman dan warna kekuningan setelah bersuci. Kami tidak menganggap apa-apa terhadap darah yang berwarna merah kehitaman dan warna kekuningan setelah bersuci. Gapo dia makna dia ni? Ini kita tengok dalam huraiannya nanti. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Beberapa perkataan dalam hadis tadi atau kosakata dia kunna la na'uddu. Kami tidak mengiranya, iaitu kami tidak menganggap darah warna merah keruh atau merah kehitaman sebagai darah haid. Jadi seolah-olah macam hadis ini dia mengabaikan warna darah. Hanya dia berdasar kepada hari. Tak kiralah sama ada darah tu gelap, sedangkan darah merah gelap tu ialah ciri-ciri bagi darah haid. Kalau darah merah kekuningan, ya cerah tu ialah darah istihadah. Jadi hadis ini, ya sebelum ni kita walaupun darah tu sendiri boleh kenal sama ada darah haid ataupun istihadah, dalam hadis ni pula dia tidak kira warna darah, tak kira, tapi dia kira bila berlaku. Adakah waktu haid ataupun waktu istihadah. Al-Qudrah iaitu warna kehitaman, iaitu antara merah keruh. As-Sufrah warna kekuningan atau merah nanah. Ba'da zuhr setelah masa suci. Bukan ba'da zuhr itu kazat. Ba'da tuhri. Ba'da tuhri setelah masa suci, iaitu setelah berhentinya darah haid yang mana kelihatan lendir putih dan kering. Syai'an sedikit pun, iaitu kami tidak mengambil kira sedikit pun dan tidak menganggapnya sebagai darah haid. Jadi dia mengabaikan dari segi warna. Baik, inilah perbincangan dia. Hadis ini dianggap sebagai hadis marfu' sekalipun ia merupakan kata-kata sahabat, iaitu Ummu Athiyyah. Bila sebut kan ada dua. Hadis marfu', satu lagi ialah hadis mauquf. Kalau hadis biasa tu tidak ada istilah marfu', tidak ada mauquf. Ingat lagi waktu kita ngaji semester 1 dulu. Saya imbas kembali dah. Marfu' ni ialah sahabat bersandarkan kepada Nabi. Perbuatan sahabat disandar kepada Nabi. Ini diterima sebagai sahih. Hadis marfu' diterima sebagai sahih. Yang mauquf ni masalah. Bila mauquf, sahabat tidak sandar kepada Nabi, berhenti sekat dia. Hak ni masuk dalam kategori dhaif. Jadi dia sebut sini ini marfu' dia kata. Walaupun Ummu Athiyyah tidak sebut, dia tidak sandar kepada Nabi, tapi para ulama mengatakan bahawa hadis ini adalah hadis marfu'. Jadi cukuplah bagi kita ni bila kita dengar istilah dua ni kan, bila marfu' kena ingat molek ada siapa ke Nabi. Kalau mauquf sekat sahabat saja. Status dia mauquf ni dhaif, marfu' sahih. Okay. Hal ini disebabkan Ummu Athiyyah menceritakan tentang keadaan dan amalan wanita pada zaman Nabi. Disebut dia ya kunna. Kalau lagu ni kita tengok mauquf ni.
dan baginda memberikan pengakuan terhadap perbuatan tersebut. Itu sebabnya. Ia sekaligus menunjukkan bahawa hadis ini mempunyai hukum marfu' bukan mauquf. Tu saya salih hijau tu marfu'. Mau. Ni salih hijau dia bukan M-A-R, mau W dia. Mauquf. Tukar. Oleh itu hadis ini boleh dijadikan hujah. Itulah bezanya. Hadis mauquf tidak boleh dijadikan hujah. Hadis marfu' boleh dijadikan hujah. Yang ini dah kita lalu dah. Semester 1 dulu. Hadis ini menjelaskan bahawa darah yang berwarna kehitaman atau merah kekuningan yang keluar daripada kemaluan wanita sesudah bersuci, iaitu sesudah habis tempoh haid yang biasa, tidak lagi dianggap sebagai haid. Ni dia pertikaian 15 hari kau biasa. Hak tu kita akan bincang di depan ni. Setakat ini apa yang kita bincang, apa yang kita lalui baru ni, kalau darah tu keluar lepas daripada tempoh biasa, maka dia istihadah. Biar dulu. Serupa kalau nak kita ngaji ataupun dok, nanti tengok dulu. Ni setakat ni lah. Kita tengok, kita kira turut hadis. Hadis ni nampak cenderung lagu tu. Pen sekali lagi bagi perempuan, orang perempuan. Darah yang keluar daripada tempoh 7 hari, walaupun darah tu tak kira hitam ke kuning ke, dikira istihadah, wajib mandi dan wajib sembahyang walaupun tubik. Hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10 memang dikira darah istihadah. Pada orang kata 15, nanti dulu depan. Cikgu punya tanya bahawa ni dah. Sebaliknya jika masih dalam tempoh haid yang biasa, maka ia masih dikira haid. Walaupun kuning darah dia, tak sekira warna, tapi berlaku dalam tempoh haid artinya kurang pada 7 hari. Hari kening, hari yang ke-5, maka itu dikira darah haid. Ibnu Qudamah berkata, jika darah kuning iaitu darah yang bercampur dengan nanuh keluar di tengah-tengah tempoh haid, maka dihukum sebagai darah haid juga. Asalkan berlaku situ. Berlaku dalam kuasa tempoh haid. Jika keluar sesudah habis tempoh haid, maka ia tidak dikira sebagai darah haid. Hari ke-10, hari ke-11, tubik juga, hitam pekat lagu mana pun, bukan haid dah. Pasal apa? Taruh dia 7 hari. Pendapat ini ni merupakan pendapat jumhur ulama, antaranya Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan lain-lain. Ni imam dulu ni. Hak ulama ke dia yang pula dah. Imam Syafi'i duduk situ juga dia. Lagu mana? Jika keluar sesudah tempoh haid, maka ia tidak dikira darah haid, tapi darah itu darah istihadah. Boleh faham tak? Kena sembahyang dah tu. Hari ke-10, hari ke-11. Timbul persoalan, ini baru nak bincang. Adakah yang diambil kira di sini tempoh yang biasa bagi seorang wanita 7 hari? Ataupun tempoh maksimum 15? Boleh ikut dah apa saya kita pada perbincangan kita ni. Nak netu darah haid ke darah istihadah? Adakah bila taruh dia 7 hari ke taruh 15 ni? Nak berebut taruh dia lah ni. Apa yang kita dengar tadi, pendapat ulama-ulama tadi, jumhur ulama tadi, taruh dia 7 hari. Menurut pendapat jumhur ulama, antaranya mazhab. Bila sebut mazhab ni bukan tuan dia. Ulama-ulama mazhab Maliki, ulama-ulama mazhab Syafi'i, ulama mazhab Hanafi. Yang dimaksudkan dengan selepas suci adalah setelah tempoh maksimum haid, iaitu 15 hari. Ini yang kita ada amalan ni dah. Jumhur ulama. Tapi yang dia sebut tadi ialah pendapat imam-imam. Jadi misalnya kalau kita baca dari Imam Rafi'i, Ibn Hajar Al-Haytami apa dah, itu ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, taruh dia letak 15. Walaupun Syafi'i kata 7. Betul? Pakai 15 dah apa dah. Dah ulama juga dah. Mungkin dia dapat penemuan baru. Kita anggap gitu. Ulama-ulama kemudian ni hasil daripada ijtihad, dia buat penemuan baru. Walaupun Imam Syafi'i kata 7, tak sedap. Kena kata 15 juga. Nampak silap kan? Maknanya kalau darah keluar
Lepas pada hari yang ke-7, 8, 9, 10 tu, maka itu masih dikira haid, tak boleh sembahyang lagi. Kalau mengikut pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik apa tadi, kena sembahyang dah hari yang ke-10, hari yang ke-11. Baik. Walaupun dia pasti. Pasti lagu mana? Dari 8 minit cuci. Ya, masalah sekarang kalau cuci lain cerita ni tubik lagi darah. Dengan tidak mengira darah tu warna apa yang kita dah amal dah ni dah. Orang perempuan pakar mana? Pakar 15 dah. Kalau berlaku di dalam 15, belum sampai 15, masih dikira haid. Kita tak pakar 7 dah. Ialah itu pendapat tadi. Kalau yang ke-7, yang ke-8 tu keluar lagi, tapi kita terasa bukan haid dah tu. Maka kita pakai pendapat tadi lah. Ialah kalau pakai dia. Tapi saya rasa di Malaysia kita ni pakai yang 15 dah. Ini yang diamalkan lagi. Betul tak? Jadi individu pun bagi kita ulama dalam kitab-kitab kita baca kitab-kitab apa ni mazhab Syafi'i lah. Salah satunya ialah kok mana pun kena 15. Taruh dia 15. Jadi dia betul berlaku. Dah ijtihad betul berlaku. Misalnya Syafi'i sendiri kata 7. Kemudian ulama Syafi'i kata sahabat 15. Kalau kita pakai hal 7 pun betul pakai 15. Memang betul dua-dua. Bagaimana dia betul berlaku? Itulah namanya ijtihad. Man ijtahada fa asaba falahu ajrain. Siapa dia berijtihad tapi ijtihad dia betul boleh 2 pahala. Wa man ijtahada fa aqta'a falahu ajrun wahid. Siapa dia berijtihad salah, di sisi Tuhan salah, boleh 1 pahala. Betul ke? Ijtihad tu Imam Syafi'i. Kemudian ulama-ulama Yang juga layak berijtihad seperti Imam Nawawi. jadi dia ijtihad juga. Ya, Imam Nawawi juga orang yang layak berijtihad. Banyak fatwa-fatwa dia tidak sama dengan Syafi'i. Walaupun dia tidak membuka mazhab baru. Aku ialah ulama Syafi'iyah bermazhab Syafi'i, tapi tidak mestinya pendapat aku sama dengan Imam Syafi'i. Kita pegang tak ni, saya sebut hadis tadi, Nabi sebut siapa dia berijtihad, kalau betul boleh 2 pahala. Kalau salah boleh 1 pahala. Dia tak kata salah tu berdosa. Salah pun betul. Ni matematik dalam Islam ni payah. Pelik sikit matematik Islam lah. Barulah berasa luah agama kita ni tak. Jangan duk bebal dah. Jumpa dengan dia kata saya nak pakai 8, 7. Tak apa. Saya nak pakai 15. Pakai pendapat ni. Tapi saya percaya ramai pakai 15 dah. Maknanya kalau darah tu keluar lagi sebelum 15 hari bulan masih tak semaya lagi dikira haid dah. Okey. Mazhab Hambali berpendapat bahawa tempoh kebiasaan haid seorang wanita tersebut yang diambil kira bukannya tempoh maksimum. Ni. Lelaninya kalau mengikut mazhab Hambali orang Mekah tu, dia pakai 7 hari aja. Hal ini bermakna sekiranya darah haid berwarna merah, kehitaman atau kekuningan selepas tempoh biasa, maka ia tidak lagi dikira haid. Sebaliknya dianggap darah istihadah. Ini ulama mazhab Hambali. Tak sekira hak Syafi'i, hak ulama Imam Syafi'i sendirinya. Hak mazhab ni pula dia bagi 2. 3 mazhab tu 15 hari, tara dia mazhab Hambali 7 hari. Jadi tidak salah, tak salah apa orang Mekah Madinah. Ni saya buat catat ni. Tempoh haid maksimum biasa minima. Tempoh suci 24 jam yang paling minima. Yang biasanya 7 hari. Yang maksimanya 15 hari. Jadi bagi jamhur ulama ni, yang kita tempoh suci 15 hari dah. Itu baru haid kedua. Mana haid kedua mari tu suci saja kena 15. Mana kalau mari darah dalam tempoh suci tu bukan haid tu, istihadah. Yang ni dah. Tak kata faham kalau hang ada amal dah orang perempuan ni dah. Oleh pun ni tak faham sikit dah. Banyak maksimum 15 hari. Biasa 7 hari. Minimum 24 jam. Maknanya kalau tempoh suci nak mari haid kedua,
kena 15 hari paling kurang bagi mazhab Syafi'i. Kita kalau sekiranya mari haid di sini, mari tubik darah sini, bukan haid namanya, itu istihadah. Tak kira warna darah. Warna darah tu ciri-ciri saja. Baik. Ini bagi mazhab Hambali. Maknanya kalau dia kira suci dah ni. Kalau mari darah sini dia kira istihadah. Bagi mazhab Hambali. Ini tempoh suci dia. Jadi ada pun mazhab apa dia ni? Mazhab kita ni Syafi'i dan 3 lagi ni sampai sini. Habis sini barulah tempoh suci tu. Nampak tu tak? Boleh faham tak? Okey. Istifadah. Istifadah jangan tukang istihadah ni lah. Darah yang berwarna merah kehitaman atau merah kekuningan setelah suci tidak dikira sebagai darah haid. Berlepas fasa suci tak kira warna dah. Itu darah istihadah. Sekiranya darah yang berwarna merah kehitaman atau merah kekuningan dalam tempoh haid yang biasa atau tempoh maksimum menurut perbezaan pendapat ulama, maka ia dikira sebagai darah haid. Hadis yang menyebut tentang sesuatu peristiwa yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianggap hadis marfu' walaupun diriwayatkan oleh selepas baginda wafat. Sebab benda tu peristiwa tu berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selagi hari saya tidak nak banyak ni nak bawa kereta street ke Kuala Lumpur, nak bawa kereta apa tu tak boleh banyak. Singgah Pak Bek Wahdu street Kuala Lumpur. Haddatsani Zuhair bin Harb Haddatsana Abdurrahman ibn Mahdi Haddatsana Hamad ibn Salamah Haddatsana Sabit wa Anas radhiyallahu anhu anna al-yahud kanu idza hadat imra'atu lam yuakiluha faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam isna'u kulla syai'in illa an-nikah. Telah berbicara kepada kami oleh Zuhair ibn Harb, telah berbicara kepada kami oleh Abdurrahman ibn Mahdi, telah berbicara kepada kami oleh Hamad daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa orang Yahudi apabila seorang perempuan mereka mengalami haid, mereka tidak makan bersama. Ni orang Yahudi nyayo dia buat perempuan yang kedatangan haid, dia tak duduk rumah, dia ada rumah lain. Pakaian-pakaian kalau kena ke dia guting. Kena darah haid tak boleh basuh, kena guting buang. Bila dengar lagu tu Nabi kata lakukan segala perkara kecuali bersetubuh. Jadi kita boleh duduk makan minum guys. Cuma dia larangnya ialah berlakunya jima. Itu saja. Jadi di sini ada dua ekstrim. Orang Yahudi bila perempuan isteri dia mari haid dia pula terus. Jadi seperti orang asing. Dia berasa nyanyi orang tino lagu ni nak makan si makan sekali supaya kita ni supaya kita buat sendiri kotor tu hemoi kan. Ada pun orang Kristian dia tak ada hak, tak kira. Berlaku persetubuhan puan mari dia tak kira tu orang Kristian. Jadi kita Islam ni ambil tengah. Ummatan wasata. Yang Najib sebut wasatiyah. Kita duduk tengah gini tak? Baik. Jadi Nabi kata tak apa. Isteri kamu ni walau mari haid boleh duduk seperti biasa kecuali yang diharamkan ialah persetubuhan. Disebut sini perkataan an-nikah. An-nikah illa nikah tu tidak ayat nikah. Nikah ni makna setubuh, persetubuhan. Sebab itulah Cina buta ni kan tidak sah. Cina buta ni dia jadi lepas akad nikah tu cerahlah tu kan. Sebab apa? Sebab bila tidak berlaku persetubuhan dia kira tidak nikah. Nikah dengan surat saja. Betul tak? Dia syarat dia, Nabi sebut dia kata mesti nak sah ke satu pernikahan kena berlaku dulu hubungan suami isteri dulu. Betul tak? Okey. Okey, hadir mesti sini kosakatanya al-yahud. Orang Yahudi mereka ialah keturunan Nabi Yaqub alaihi salam. Sebab tu Israel ni sebenarnya ialah nama Yaqub. Kullu ta'am kana hilal li bani Israel.
semua makanan ni adalah dihalalkan untuk Nabi Yaqub. Apa tak? Illa ma harrama Israel ala nafsih, kecuali yang diharamkan oleh Nabi Yaqub sendiri ke atas dirinya. Jadi perkataan Israel sebenarnya Yaqub. Lepas tu Israel ni dia panggil Bani Israel. Bani tu anak cucu. Sebab tu kalau kita dari segi disiplin kecek pun kalau kita kata jahat Israel itu tak kena. Sebab jahat Israel jahat Nabi Yaqub. Kena kata jahat Bani Israel, berbani di depan. Ada Israel itu Yaqub. Sebab tu ada orang nama Israel. Sebab nama Nabi Yaqub Israel tu. Baik, jadi anak cucu dia tu jadi Yahudi, turun. Daripada situlah ditindahkan. Bani Israel ni kena tindah, khususnya di zaman Fir'aun di Mesir tu dah. Iaitu Nabi Musa nak lari tu. Nabi Musa sebenarnya dia nak lari Bani Israel tu. Seberang Laut Merah tu kan, perang duk turun belakang tu. Tapi di situlah mukjizat tu berlaku depan Bani Israel. Sebab tu dalam Quran acak benar disebut, ya Bani Israel, mu tak ingat kau kena kau aku lah banyak demi pertolongan. Siapa duduk di padang pasir tu kan, tak ada makan ni, mana wasalwa tu waktu makan ni tak payah kerja dah. Jadi Tuhan baki semua. Tapi nak royak bangsa dia bila seni jahat lalu. Tuhan waktu bala baik sebentar, lepas tu jahat pula. Siapa pakar ini? Itu dah dah. Jadi mereka ialah agama mereka ialah Yahudi, nabi mereka ialah Musa alaihissalam, dan kitab mereka ialah Taurah, kitab Taurat. Lam yuakiluha, mereka tidak makan bersama-sama, iaitu mereka memulau dan tidak makan bersama wanita yang mengalami haid. Tahu dah cerita ni tak? Oh Yahudi ni zalim awak ni. Kau getin dia. Tak tahulah agama dia sampai hari ni dia amal lagi ke agama ni. Kita tak tahu. Sebab orang Yahudi nak cari pun kita tak jumpa, orang Kristian jumpa orang amal dah. Dia buat lagu tu lagi kau getin dia ni. Kalau mari period, start mari period tu pergi duduk rumah lain. Tak boleh gili pinggir makuk. Tidak ada kata dia dalam Taurat tu kan? Tak ada, dan bukan ajaran Taurat dah tu. Kulla syai', segala perkara sebagaimana yang diharuskan sebelum haid, illa nikah, kecuali nikah. Nikah itu maknanya persetubuhan. Hadis ini menjelaskan tentang sikap orang Yahudi yang melampau terhadap wanita yang didatangi haid. Apabila wanita Yahudi didatangi haid, maka mereka akan dipulau dengan tidak makan bersama, tidak dihampiri, malah tidak akan tinggal serumah dengannya. Apabila pakaian mereka terkena najis haid, mereka akan menggunting atau memotongnya, kerana mereka menganggap air tidak mampu membersihkan najis. Begitu pun air itu tak cuci juga, kena gunting buang, beli pakaian lah dia kan. Kena jaga molek lah, tak boleh kena. Sebab tu saya kata, adakah amalan tu berterusan sampai hari ni kau orang Yahudi? Kita nak tanya pun tak ada orang Yahudi dalam hidup kita. Kita tak jumpa orang Yahudi dah. Tak ada orang Yahudi dalam Malaysia ni ada. Perangai Yahudi ada. Ada. Ya, takut ada kok Kuala Lumpur, kita tak tahu dah. Kita boleh tanya dia ni, adakah orang Yahudi ni dia pakai lagi ke syariat lagu ni. Ia berbeza dengan sikap dan pandangan Islam terhadap wanita haid. Melalui hadis ini Nabi SAW menjelaskan bahawa seorang suami boleh melakukan apa saja terhadap isterinya yang kedatangan haid sebagaimana yang dibolehkan sebelum kedatangan haid, kecuali persetubuhan. Ini bermakna mereka boleh makan, minum bersama, tidur bersama, malah boleh bercumbuan dan sebagainya. Tak ada masalah. Yang diharamkan ialah berlakunya jima'. Hadis ini juga merupakan penjelasan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab gini lah, mungkin dalam kitab Taurat dia serupa ni, cuma dia pergi faham. Dia pergi fahamnya maknanya jauhi tu jauh lagu mana. Macam kita ni sebabnya bila baca ayat-ayat Al-Quran ni seolah macam suruh jauh sungguh. Tapi yang mentafsirkan Al-Quran ialah Nabi sendiri. Bagaimana Nabi melakukan kepada isterinya apabila isteri dia mari haid. Itu menjadi petunjuknya untuk memahami ayat Al-Quran. Jadi mungkin macam Cik Ram ditanya, kalau dalam kitab Taurat, mungkin kitab Taurat pun sebut begini juga. Tapi dia pergi faham cara dia. Cuba kita tengok ayat ni kan. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahharna.
Katakanlah wahai Muhammad, haid itu adalah satu kotoran, oleh itu hendaklah kamu menjauhi diri daripada wanita pada waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci mandi. Dia. Oh tu dia letak duduk serumuh dia. Ni Syekh Ramli dah. Dia baca ni juga. Dia faham lagu tu. Bakal mungkin kita tahu tak sebut lagu tu juga. Bila orang perempuan, wanita tu mari haid, maka hendak jauh daripada dia. Lagu mana cara jauh? Awak pergi duduk rumah lain. Jangan makan sekali. Pingin makuk tak boleh jamu. Bila tu boleh buat tu? Setelah suci. Jangan mendekati mereka. Tak boleh dekat, tak boleh tepuh. Kalau kita baca ayat Quran pun faham lagu tu dah. Tapi apa yang Nabi lakukan ada dalam hadis yang nak baca minggu depan. Hadis lagi lepas ni saya tak baca untuk hari ni. Sekat ni saja. Bagaimana Nabi dengan Aisyah apabila Aisyah itu kedatangan haid. Itu dibincang pada hadis pada ni. Itulah sebagai nak mentafsirkan ayat Quran tadi ialah Nabi sendiri. Nabi mentafsirkan ayat Quran. Apa makna menjauhi? Adakah makna menjauhi itu tidak duduk sekali? Tak boleh makan sekali? Jawapannya ada pada perbuatan Nabi. Okey. Ulama menyatakan maksud menjauhkan diri daripada wanita pada waktu ini adalah menyetubuhi dalam tempoh tersebut. Makna tu ia tidak dibenarkan ialah jima. Selain itu mereka boleh melakukan apa saja selain daripada persetubuhan. Namun ulama berselisih pendapat tentang batasan pergaulan dengan wanita haid dan ini akan disebutkan pada hadis berikutnya minggu depan. Saya prekan sebab saya nak lain. Hadis ini juga membatalkan dan menghapuskan amalan orang Yahudi yang mengharamkan pergaulan dengan wanita secara mutlak. Dia tak boleh campur langsung dia ni. Jadi istifadahnya harus melakukan apa saja terhadap wanita haid seperti percumbuan kecuali bersetubuh, diharamkan persetubuhan dengan wanita yang mengalami haid. Yang ketiga, darah haid adalah najis dan wajib dibersihkan dari tubuh dan pakaian. Setakat itulah dulu.